Jadi oleh kerana tu dia di mahsyar esok, dia kata dia ada kes nak kena bercara di depan Allah. Apa dia? Kes dia berbohong masa dia hidup di atas dunia. Dia kata nafsi, nafsi, diri aku, aku nak kena clear diri aku dulu, aku tak boleh tolong hampa. Dia kata apa? Cubalah sekalian kamu pi kepada Nabi Musa alaihi salam. Try tengok Musa, kok Musa boleh tolong. Depa sampai dekat Nabi Musa, dia kata engkau pesuruh Allah, dilebihkan engkau dengan risalahnya dan kalamnya atas sekalian orang. Oh, orang hak pi minta tolong ni kata, wahai Musa, engkau nabi special. Pasal apa? Pasal Allah layan bercakap dengan engkau. Kan cerita di atas bukit tu. Dia naik di atas Jabal Tursina, dia bermunajat kepada Allah. Allah respon dekat dia. Allah bercakap dengan dia. Maka engkau adalah nabi yang istimewa. Allah bercakap dengan engkau. Tolonglah minta kepada Tuhan supaya syafaatkan kami dalam keadaan susah kami ini. Nabi Allah Musa alaihi salam kata apa? Dia kata aku tak boleh tolong. Sesungguhnya telah aku bunuh satu orang yang tiada disuruhnya bunuh. Dia ada satu kes bunuh. Anda baca surah abang kemarin? Bini kena tikam dengan lelaki. Pasal? Gerak sembahyang subuh. Ni yang kata ni. Ya Allah tuan-tuan. Surah abang kemarin yang keluar ni? Metro. Harian Metro keluar. Bini gerak, laki bangkit sembahyang subuh. Dia bangkit, dia radak dengan pisau. Marah pasal gerak sembahyang subuh. Lepas tu lari. Lepas tu dapat gedak lagi. Lari. Dia nak tunjuk kepada kita apa dia? Masyarakat hari ni masyarakat jiwa kacau. Kacaunya jiwa masyarakat hari ni sampai dia tulis di belakang van kelang tu. Nanti tak tengok, saya jumpa banyak kali dekat traffic light, berhenti, tengok ada satu van kelang depan, dia tulis kat cermin tu, dia tempel tu, jiwa kacau, dia tulis tu. Oi. Kacaunya jiwa dia sampai ke tahap dia nak beritahu orang kata jiwa dia kacau. Kan orang ni kalau ada masalah ni nak tutup, benda tu aib lah. Kalau orang tahu kita jiwa kacau, orang tahu kita ni aib benda tu, kita tak cerita ke orang. Ni tak, dia jiwa kacau, dia tulis di van dia, jiwa kacau. Tu tak apa lagi, dia takat tulis aja jiwa kacau. Yang ni kacau betul ni, pitikam bini pasal gerak sembahyang subuh. Macam tu punya masalah. Nabi Allah Musa alaihi salam, dia duk rasa macam dia buat salah. Pasal apa? Kes yang berlaku pada zaman dia, di antara pengikut dia dengan pengikut Firaun ini. Jadi bertengkar bergaduh. Dia nak pergi jadi third party, dia nak pergi jadi pihak ketiga. Dia kononnya nak pergi selesaikan bergaduh mereka ni. Tah macam mana kawan tu cakap deras sikit, dia tabuh-tabuh mati hamba Allah tu. Maka bila mai di mahsyar, umat manusia pergi nak minta tolong dekat dia, dia kata aku tak boleh tolong kerana aku ada satu kes bunuh. Aku bunuh satu orang yang tidak disuruh bunuh oleh Allah. Allah tak suruh aku pergi bunuh dia. Aku pergi tabuh-tabuh mati dia ni. Maka dia kata aku tak boleh tolong nafsi. Dia kata aku dengan diri aku ada benda nak kena selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata acuh hampa pisat tengok Nabi Allah Isa alaihi salam. Kun Isa boleh tolong hampa. Manusia yang susah payah di mahsyar ni pi cari Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila sampai di depan Nabi Isa alaihi salam, depa puji dia. Depa kata ya Isa, engkau pesuruh Allah, engkau kalimahnya yang dicampakkan kepada Maryam. Depa kata Isa, engkau ni istimewa. Pasal apa? Pasal engkau lahir tak ada bapa. Allah campakkan roh engkau ke dalam diri Maryam. Maryam tak ada suami, tiba-tiba beranak mai dekat engkau. Engkau satu manusia istimewa. Dan roh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan engkau wahai Isa bercakap akan orang di dalam endol. Dia tulis di situ. Tuan-tuan tengok tu, siapa ada kitab tengok alif nun dal waw lam. Endol. Endol ni apa? Endoi. Bahasa surat ke endol ni? Penulis kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi, dia orang utara. Jadi dia tulis endol. Kan dalam bahasa surat dia kata apa? Buai lah, buai. Endoi. Kan dia tulis endol. Engkau, dia kata Allah bagi keistimewaan, boleh bercakap waktu masih budak bayi duduk dalam endol.
Dia kata kan, jadi engkau satu manusia istimewa, syafaatkanlah kami kepada Tuhan. Dia kata, tolong Ustaz Isa, sesuai dengan keistimewaan hang, lahir tak ada bapa, kecil-kecil dah boleh bercakap dengan orang tua-tua, tolong Ustaz dengan minta dekat Tuhan, lepas kami daripada azab mahsyar ni. Maka betapa huru-haranya kami di sini. Maka jawab Nabi Allah Isa alaihi salam, bahawasanya Tuhanku marah pada aku pada hari ini, tiada bandingan marahnya diriku. Dia kata, aku tak boleh tolong apa. Dalam satu lagi hadis sahih juga dia cerita, Nabi Isa bagi excuse. Dia kata apa? Kerana aku ni disembah oleh manusia di atas dunia, maka kerana tu aku ada masalah dengan Tuhan. Siapa sembah Isa? Nasrani. Dia persembah Isa. Dia sampai ke tahap dia bubuh patung tu, dia kata itu Isa. Dia klaim kata itu Isa. Dia sembah patung tu, dia sucikan patung itu. Maka benda ni, kata Nabi Allah Isa alaihi salam, dia kata apa? Aku disembah. Ubitu, dalam bahasa hadisnya dia kata ubitu, disembah aku ni selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku anggap itu satu kes yang aku nak kena selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nafsi. Dia kata, aku nak kena clear diri aku dulu. Hampa pilah cari orang lain. Cubalah hampa pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu baru sampai. Yang kata Nabi Muhammad ni, dia ni mendapat maqam mahmudah, mendapat satu kedudukan yang terpuji. Baik, apa jadi? Maka pergilah sekalian kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pilah mereka itu, lalu berkata mereka, ya Muhammad, engkau Rasulullah dan engkaulah kesudahan segala nabi. Geng hendak pergi minta tolong ni kata, wahai Muhammad, engkau nabi penghabis. Kalau engkau pun tak boleh tolong, tak ada siapa dah kami boleh pergi lepas ni. Ni harapan kami yang penghabis. Engkaulah harapan kami yang penghabis. Maka pilah mereka itu, lalu berkata mereka, ya Muhammad, engkau Rasulullah, engkau kesudahan segala nabi, dan telah diampun Allah dosa engkau yang dahulu dan yang kemudian. Dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau adalah manusia yang Allah qad ghufira laka ma taqaddama min zanbik wa ma ta'akhkhar. Muhammad, engkau satu orang yang maksum. Maksum maksud dia apa? Terpelihara, tak berdosa. Hak dulu pun kalau ada apa Tuhan ampun, hak nak main ni tak tahu buat tak buat apa Tuhan ampun dah. Engkau manusia istimewa, manusia maksum, manusia yang terpelihara daripada dosa. Isfa' lana ila rabbik. Kata manusia ni, wahai Muhammad, tolonglah minta dekat Tuhan supaya Tuhan tolong kami. Ni kata manusia ni, ala tara ma nahnu fihi. Engkau tak tengok ke keadaan kami ni, lorak ni macam mana ni? Fa'antaliqu. Nabi kata, maka dia pun dengar umat ni mai kata lagu tu, terus dia pi. Fa'ati tahtal arsh. Dia pi duduk di bawah arsyur rahman, duduk di bawah arasy Tuhan. Fa'akhiru sajidan li rabbi. Sujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hadis kita baca tadi, yang dia kata apa? Dia kata Allah bagi kepada semua nabi doa mustajab. Aku minta dekat Allah doa mustajab, aku simpan, aku nak pakai akhirat esok ni. Ni masa nabi nak pakai. Apa Nabi Muhammad kata? Fa akhiru sajidan li rabbi. Aku sujud kepada Tuhan aku. Summa yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni sana'i alayh syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ilham kepada aku. Ketika aku sujud tu, perkataan puji-pujian kepada Allah yang terbit daripada mulut aku ni adalah sesuatu yang Allah ajar aku, yang Allah tak pernah ajar kepada siapa pun sebelum aku. Nabi sujud kepada Allah tu, Nabi puji Allah tu, puji-pujian yang keluar di mulut Nabi tu, Nabi kata Allah tak pernah ajar macam tu kat siapa pun. Sambil sujud, sambil puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yuqal, kata hadis tu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi. Nabi tengah duk sujud, duk merayu, duk merintih, duk puji Allah, nak minta tolong kepada Allah ni.
Summa yuqal, Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Bunyi suara Tuhan. Tuhan kata, wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala tak boleh tengok Nabi Muhammad sujud. Nabi sujud aja Allah nak bagi dah apa dia nak minta. Allah kata dekat Nabi ni, angkat kepala, sal tu'ta, minta aku akan bagi. Tuhan kata. Nabi tak minta lagi. Tuhan kata dah, sal, minta, tu'ta, aku akan bagi apa juga yang hang minta. Washfa' tushaffa', mintalah tolong apa-apa pun. Nabi kata, Allah kata, aku akan tolong. Allah kata dekat Nabi macam tu. Fa'arfa'u ra'si, Nabi kata, aku pun angkat kepala aku daripada sujud. Bila dengar suara Tuhan kata, Muhammad, angkat kepala, mintalah apa pun aku akan bagi. Nabi kata, fa'arfa'u ra'si, aku angkat kepala aku. Fa'aqul, aku kata dekat Tuhan, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. 3 kali Nabi sebut apa? Dia kata, wahai Tuhanku, umat aku. Wahai Tuhan aku, umat aku. Wahai Tuhan aku, umat aku. 3 kali Nabi sebut hak tu aja. Fayaqulullah, Allah kata, ya Muhammad, adkhil min ummatik man la hisaba alaihi minal babil aiman min abwabil jannah. Tuhan respon terus kepada Nabi Muhammad. Tuhan kata apa? Wahai Muhammad, pergi cari umat-umat hang yang hang sayang sangat ni. Yang angkat-angkat kepala kata, Rabbi ummati, Tuhanku, umat aku. Tuhan aku, umat aku. Sayang sangat Nabi ke umat ni. Tuhan kata, ya Muhammad, adkhil min ummatik man la hisaba alaih. Pergi cari umat-umat hang yang hang sayang sangat tu. Tuhan kata, buat masuk mereka dalam syurga tanpa hisab. Tuhan kata, tak payah pergi hisab, tak payah timbang amalan, tak payah apa. Allah bagi satu maqaman mahmudah, satu kedudukan yang terpuji kepada Nabi Muhammad yang Nabi lain tak dapat benda ni. Allah kata dekat Nabi Muhammad, siapa dia umat hang yang hang sayang sangat tu, pergi cari mereka, pergi bawa masuk dalam syurga bila hisab, tanpa hisab. Tuhan kata, tu dia tuan-tuan. Itu sebab kita kata perlunya kita hari ni jadi umat Nabi, sayang ke Nabi ni. Sayang dalam erti kata apa tuan-tuan? Bila mai hadis Nabi kata lagu ni, kita lagu ni. Tak mau cakap banyak. Saya baca hadis di masjid ni hari itu, cerita hadis tentang apa? Nabi tidur di rumah Aisyah. Nabi bangkit semayang sunat. Aisyah jaga. Bila Aisyah jaga, dia cari Nabi. Dia kata apa? Fawajadtuhu sajidan. Aku dapati Nabi tengah sujud, dia kata. Kemudian Aisyah cerita sujud Nabi tu. Sujud Nabi ni apa dia? Nabi rapatkan tapak kaki dia. Nabi rapatkan tapak kaki dia. Maka itu diambil oleh ulama-ulama dalam nak cerita tentang kaifiat, tentang sifat salat Nabi, tentang cara Nabi semayang. Nabi ni dia semayang, bila dia sujud dia rapat tapak kaki. Itu hadis. Dan hadis itu disahkan sahih. Lah, ada pula orang yang duk tanya, apa ustaz tu hadis apa ustaz baca? Ustaz tak pernah jumpa apa hadis tu. La ilaha illallah tuan-tuan. Kita baca tu hadis dan kita baca daripada awal sampai habis. Saya suka bila baca hadis ni, saya suka start daripada siapa sampai habis, sampai riwayat siapa. Saya suka macam tu. Pasal apa? Supaya kita jelas kata itu hadis. Saya tak suka baca hadis tebuk ambil kot tengah. Saya tak suka macam tu. Setengah orang kata ustaz, kuliah ustaz kadang duk jadi panjang pasal tu. Kata ustaz buang masa duk baca panjang sangat. Ustaz ambil dia punya inti. Saya tak suka macam tu. Saya suka baca daripada awal. Siapa? An Abi Hurairah ke, An Abi Sa'id Al-Khudri ke, An Aisyah ke, apa matan hadis tu, dan saya bagi tahu riwayat siapa, dan saya habaq hadis ni sahih, saya habaq hadis ini hasan. Pasal apa? Supaya kita jelas tentang benda tu. Oh, ini hadis ni sahih. Pasal apa? Pasal kita nak buat amalan. Kalau kita dah 40 tahun, 50 tahun dah kita sujud, kaki kita duk buka, tak apa, semayang sah juga. Tapi bila kita rapat, itu kesempurnaan semayang. Pasal apa? Pasal itu sifat semayang Nabi.
Kalau kita tak mau buat, tak apa. Tapi jangan pergi duk challenge, kata ni apa, saya tak mahu dengar pun hadis tu. Jangan kata macam tu, pasal itu hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, maukah saya saja nak bohong, pergi baca satu kata-kata Arab, pergi bohong kata ini hadis? Tak takutkah saya kepada amaran daripada Nabi SAW? Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa dusta atas nama aku dengan sengaja dusta, siap tempat di neraka. Takkan saya nak cari pasal benda ni? Kalau kita baca tu, itu hadis. Setelah kita semak, setelah kita teliti, setelah kita pasti kedudukan hadis tu, kita baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita sayang Nabi, kita jumpa hadis Nabi, kita tahu itu hadis sahih, sami'na wa ata'na, cukup, aku buat. 50 tahun aku tak buat macam tu, malam ni aku dengar, start malam ni aku buat. Sayang kita dekat Nabi ni, balas balik dengan apa? Sayang Nabi ke kita di akhirat esok ni. Bila Nabi sujud kepada Allah, dia kata, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya wahai Allah, wahai Tuhan aku, ni umat aku, tolong mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala terus kata, ya Muhammad adkhil min ummatik man la hisaba alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah. Tuhan kata, Muhammad, pergi cari siapa dia umat hang, yang sayang sangat tu, bawa mereka masuk melalui pintu kanan syurga, dan mereka ini masuk syurga tanpa hisab. Tuhan kata macam tu. Wa hum syuraka'un nas fima siwa zalik minal abwab. Dan golongan yang dapat masuk syurga tanpa hisab ni, pintu kanan, babul aiman, pintu kanan syurga itu, Al-Babul Aiman, pintu kanan syurga itu khusus untuk yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi kalau mereka nak masuk mengikut pintu lain, Nabi kata apa? Wahum syuraka'un nas. Mereka boleh kongsi dengan orang lain. Syurga banyak pintu. Pintu hak kanan itu untuk yang masuk tanpa hisab. Tapi kalau dia tak mau masuk ikut pintu kanan, dia nak masuk pintu lain, boleh. Cuma orang hak tak boleh masuk syurga tanpa hisab ni, tak boleh masuk pintu kanan. Mereka masuk pintu lain saja. Istimewanya orang yang masuk syurga tanpa hisab ni, pintu hak kata Al-Babul Aiman, pintu kanan tu mereka saja. Mereka boleh masuk pintu tu, dan mereka boleh masuk pintu mana pun. Orang lain boleh masuk pintu lain aja, tak boleh masuk pintu tu. Itu istimewanya golongan man la hisab alaih, golongan yang tidak kena hisab di hari akhirat esok. Summa qala, dia kata, walladhi nafsi biyadih ma bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hajar wa kama baina Makkah wa Busra. Nabi SAW bagitahu, Nabi kata, demi Allah aku nak bagitahu dekat hampa semua, luah satu-satu pintu syurga itu. Yang kata pintu syurga ada banyak tu, tiap-tiap satu pintu tu luah dia macam mana? Luah dia daripada Makkah ke Hajar. Hajar ni di mana tuan-tuan? Di Yaman, dekat dengan Hadramaut. Tuan-tuan bayangkan peta ni, yang kata peta Saudi ni, peta Jaziratul Arab ni, semenanjung Arab ni, bayangkan tang mana Mekah, tang mana Yaman. Satu pintu luah tu. Nabi SAW kata apa? Ma bainal misra'aini min masari'il jannah. Luah di antara dua pintu, antara satu pintu dengan satu pintu tu saja luah dia, kama baina Makkah wa Hajar. Daripada Makkah pergi ke satu tempat di Yaman tu bernama Hajar, tempat tu. Wa kama baina Makkah wa Busra. Dan luah dia di antara Makkah nak pergi ke Busra, satu tempat di sebelah Syam dulu ni, sebelah Syria. Satu-satu pintu luah itu. Duk tunggu manusia nak masuk syurga. Dan itulah pintu syurga yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis itu adalah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, ni yang kita baca. Baik, tuan-tuan tengok di bawah tu, bab ma jaa fi du'a bainal azan wal iqamah. Itu bab yang datang pada menyebutkan hadis doa antara bang dan qamat. Lepas habis bang, sebelum nak qamat itu doa. Doa apa? Doa hak kita duk baca ni. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Itu doa dia.
Baik, ketahuilah saudaraku, adalah setengah daripada tempat doa yang mustajab, ialah antara bang dan qamat. Time tu antara bang dengan qamat itu time mustajab doa. Dia ada banyak, tuan-tuan tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang detik-detik ataupun waktu-waktu ataupun ketika-ketika yang doa itu Allah dengar. Di antaranya bila? Waktu hujan tengah lebat. Itu doa mustajab. Di antaranya bila? Kalau ada berlaku perang sabilillah, waktu tentera duk keluar nak pergi perang, itu time mustajab doa. Di antaranya bila? Dalam kehidupan kita hari ini, bainal khutbatain, di antara dua khutbah, itu time tu time yang khatib duduk saat tu, al-julus bainal khutbatain, khatib duduk di antara dua khutbah, itu time sabit dengan hadis yang sahih mengatakan mustajab doa. Banyak orang kalau kita tengok di masjid-masjid ni waktu sembahyang jemaat, bila time khatib duduk tu, depa angkat tangan saja. Dia duduk tunggu Tok Bilal duduk selawat. Time tu bukan untuk dengar Tok Bilal selawat, time tu untuk kita doa. Apa hajat kita yang duk terbuku dalam hati ni, itu time nak doa. Itu time mustajab doa. Angkat tangan masa tu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah, itu kena ada di dalam adab berdoa. Selawat satu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minta apa kita nak minta, habis tak tahu nak minta apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala Muhammadin. Doa, minta Allah bagi kat kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Atau kita ada hajat khusus, minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku menikah 10 tahun dah, tak dapat cahaya mata apa lagi, minta ya Allah, ini satu aku minta kepadamu ya Allah, wa sallallahu ala Muhammad. Minta. Anak nak periksa, Allahumma salli ala Muhammad, minta ya Allah, anak aku tengah duduk peperiksaan, ya Allah, terangkanlah hati dia, kuatkanlah ingatan dia, ya Allah, bagilah dekat dia kejayaan dunia dan akhirat, ya Allah, wa sallallahu ala Muhammad. Itu time mustajab doa. Di antaranya dia kata tempat mustajab doa itu apa dia? Di antara bang dan iqamah. Ketahuilah saudaraku, adalah setengah daripada tempat doa mustajab itu ialah di antara bang dan qamat. Maka sayogia seseorang itu jangan lepaskan waktu itu, dia kata. Jangan miss, dia kata. Berdoa di dalamnya memohon pada Tuhan apa-apa yang dikehendaki. Boleh minta apa saja. Dan bermula dalil atas menyebutkan mustajab doa antara bang dan qamat itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula doa itu tiada ditolak di antara bang dan qamat. Tak ditolak ni maksudnya apa tuan-tuan? Tak ditolak ni maksudnya Tuhan akan bagi, cuma time ikut Tuhan punya mau. Kita ni, masalah kita ni pasal apa? Kita ni dijadikan, kita ni manusia ni jenis gopoh, jenis nak cepat. Kita jumpa hadis ni, hadis Nabi kata ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa Tuhan tak tolak kalau duduk dia di antara bang dan qamat. Kita minta, lepas itu bila tak dapat nak marah. Kata, ustaz, saya bukanlah nak ni ustaz 10 tahun ni, saya memang antara bang dengan qamat, saya duk minta 10 tahun dah tak dapat pun. Ni macam mana yang hadis kata Tuhan tak tolak? Dia nak marah dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bukan semua doa Nabi minta terus dapat. Nabi Muhammad ni hak kita baru baca cerita dia punya istimewa ni pun tak semua hak Nabi minta dan dapat. Allah akan bagi. Kalau Allah janji dia nak bagi, dia akan bagi, tetapi Allah tahu time yang sesuai untuk kita. Mungkin kalau dia bagi dandan kita lupa diri, mungkin, maka Allah hold dulu, dia tangguh sat dulu, tunggu sampai kita ni cerdik elok esok baru dia bagi. Masa tu kita tak lupa diri bila kita dapat. Allah lebih tahu. Orang putih kata apa? Allah knows best, dia kata. Allah knows best. Allah dia yang lebih tahu tentang semua benda.
Kita tak tahu tuan-tuan, kita tak tahu. Mungkin kalau kita duk minta, ya Allah bagi aku murah rezeki, ya Allah bagi aku murah rezeki, umur kita 35, pum kata jadi jutawan. Kita boleh jadi Husin Lempoyang. Kita boleh jadi. Tengok cerita Abi Ramli, Husin Lempoyang. Wow, dia kata. Wow, dia kata. Weh, ini jual orang lebih untung daripada jual unta, dia kata. Mungkin kalau Allah bagi kat kita masa umur 35, kita sudah jadi lempoyang. Maka Allah tunggu. Dia tunggu umur 45 baru dia bagi. Hak kita duk minta 15, 20 tahun ni. Umur 25 dia bagi. Dia bagi masa tu kita cerdik dah. Kita mature. Kita dah matang dah pada masa tu. Ilmu kita okey dah pada masa tu. Kita dapat, kita bertambah syukur kepada Allah. Maka Allah knows best. Allah lebih tahu apa yang sesuai untuk kita. Maka berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dia kata apa? Kata At-Tirmizi, bermula hadis ini adalah hadis yang hasan. Kata Ibnul Arabi, dan telah menyebut Abu Isa akan ini hadis bahawasanya doa itu tiada ditolak di antara bang dan qamat. Dia kedudukan dia antara bang dengan qamat, kerana bahawasanya ialah saat ikhlas pada niat. Time tu memang niat kita tak ada lain dah. Niat kita apa? Nak sembahyang. Itu time cukup cantik. Time niat kita ikhlas. Kita nak sembahyang. Itu aja time tu. Dan itulah time yang paling cantik nak berdoa. Dan itulah saat terbuka pintu-pintu langit bagi nak menerima rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata bab kam faradallahu ala ibadihi minas salawat. Iaitu bab yang datang pada menyatakan berapa yang telah difardukan Allah ke atas hamba dia daripada segala sembahyang. Sembahyang yang Allah fardu kat kita ni berapa? Ketahuilah saudaraku, masuklah kita sekarang menyebutkan asal kejadian sembahyang 5 waktu. Yang kita tahu ni sembahyang fardu kat atas kita ni berapa? 5 waktu. Tapi ada mazhab, macam mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah, dia witir fardu. Mazhab Hanafi, dia witir fardu. Kan? Depa sebut witru. Betul. Witir tu depa sebut witru. Depa bagi orang yang mengikut mazhab Hanafi, depa witir tu bagi depa wajib. Pasal apa? Pasal ada sandaran dia. Ada hadis cerita kata Nabi SAW dalam apa keadaan pun witir tak tinggal. Maka Imam Abu Hanifah dia buat satu istimbat, satu kesimpulan hukum. Dia kata kalau begitu witir wajib. Dia kata Nabi tak tinggal witir. Walau Nabi dalam musafir. Walaupun Nabi dalam musafir, Nabi tak tinggal witir. Walaupun Nabi dalam sakit, Nabi bangkit untuk witir. Jadi hadis-hadis ni semua dihimpun, dikumpul dan sebagainya. Imam Abu Hanifah dia kata apa? Sembahyang witir wajib. Dia kata. Maka dia mewajibkan witir kepada orang-orang yang ikut dia. Itu dia. So dia nak beritahu di sini betul-betul sembahyang fardu tu berapa. Kata Ibnul Arabi, sanya telah menyebut oleh ahlut tarikh. Ahlut tarikh ni maksudnya ahli sejarah, bahawasanya sembahyang itu pada awal Islam, yakni zaman Nabi SAW dan para sahabat, ialah 2 rakaat saja. Okay? Sebelum Nabi Isra' dan Mi'raj terima perintah sembahyang ni, sebelum tu Nabi sembahyang ke tak? Sembahyang. Tapi macam mana sembahyang Nabi pada masa tu? Nabi sembahyang 2 rakaat. Dia ada rokok, dia ada sujud, dia ada apa macam tu keadaan dia, tapi 2 rakaat. Bila teringat nak sembahyang 2 rakaat. Bila teringat nak sembahyang 2 rakaat. Macam tu. Itu mengikut catatan ahlut tarikh, ahli-ahli sejarah. Sehinggalah Tuhan naikkan Nabi kita ke langit, maka difardukan ke atasnya dan ke atas umatnya 50 waktu sembahyang. Dia mula-mula dulu 50 waktu, kemudian dikurangkan sampai tinggal 5 tu pun duk tergelincang ni, tak tahu nak abang lah. 5 tu pun duk kepung terlepas. Hak lagu duk kepung subuh boleh, dah subuh boleh, dia terlepas asar pula. Hak duk jaga ni maghrib insya maghrib tu subuh terlepas pula. Dia tak cukup 5 situ lah. Kalau 50 tak tahu nak abang. Itu asalnya. Sebagaimana maklum sekarang yang kita perbuat ini. Demikianlah hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik qal furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi salawatu 50
Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, kata dia difardukan Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra, yakni pada malam Allah Subhanahu wa taala jalankan Nabi dengan menunggang burak daripada Makkah ke Baitul Maqdis, langsung terus naik ke langit. Akan sembahyang itu 50 waktu sembahyang. Masa Nabi Isra Mi'raj, Allah suruh sembahyang 50 waktu. Dia kata, summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian daripada Allah Subhanahu wa taala fardukan 50 sembahyang itu, dikurangkan dia dengan 9 kali kurang, dengan 9 kali ulang bermunajat, sehinggalah jadi 5 waktu. Daripada 50 waktu, 9 kali Nabi duduk naik, pi balik menghadap Allah, minta korang. Atas nasihat siapa? Atas nasihat Nabi Allah Musa alaihi salam. Adalah hadis, tuan-tuan boleh cek dalam hadis. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Insya-Allah kita sambung tajuk fi fadli salawatil khams. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.